saya Farhana M. Nur dan selamat datang ke vlog saya bersama Kak Amboi, Susan Mariam. Ni berapa hari yang lepas ni dekat kepala otak saya ni terngiang-ngiang lah soalan yang sangat important sekali. Bila saya dah tua nanti, macam mana agaknya ya? Tulang saya dah sakit semua. Adakah saya boleh jual rumah saya ataupun tidak? Atau bila saya dah tua nanti, saya dah ada anak, macam mana dengan anak saya Macam mana ni? Diorang selalu cakap apa ni? Faraid, wasiat lah, apalah. Tak tahulah, betul-betul tak tahulah. Awak pun tak tahu kan? Sebab tu, I dah hantar nenek I punya kawan pergi jumpa dengan Kak Amboi Susan Mariam kita. Mari kita lihat. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Baik, Cik. Baik. Apa hajat hari Cik nak datang? Sebenarnya hari ni saya datang sebab mak saya baru meninggal lah kan. Jadi saya ni nak tahu sikit. Akak ni memanglah tak pandai pasal benda ni. Tapi adik-beradik akak, pakcik-pakcik akak, semua dah cakap pasal Faraid ni. Kakak tak tahulah sangat. Mungkin nak panggil apa ni nak? Panggil saya Kak Amboi. Alah, Kak Amboi. Alah, kalau nak panggil Kak Amboi, panggil saya pun kakak lah. Oh, ya, Kak. Kita sama. Ini Nama... kotor-kotor ni kenapa ni? Tak apa, Cik. Saya datang kerja saya, tak bagus tau orang. Saya sibuk selalu, Kak. Saya sibuk. Oh, ya. Kakak tapi memang kakak suka pakai benda ni memang kakak ni suka tempat yang bersih. Ini lama ni dah betul. Tak, semua okey, Kak. Okey. Tak apa, kakak dulu kerja apa, Kak? Kerja cleaner je nak. Patut kakak bawa ni mana-mana pergi Iya. Okey. Saya nak tanya kakak, rumah yang kakak tinggal ni dekat Commonwealth ni rumah siapa sebenarnya? Rumah arwah mak saya lah. Rumah arwah mak. Iya. So, mak meninggal bila, Kak? Baru je 2 minggu yang lepas ni lah. Okey, dah submit dengan HDB dia punya death certificate? Oh, tak tahu pula nak tak. kena submit ni. Submit apa ni? Submit tu apa nak? Submit tu maksudnya pass dekat HDB dokumen dia. Oh, belum. Okey. Tak ada. Okey, cerita dia gini. First, seseorang tu meninggal, apa yang kita perlukan? Dia punya death certificate. Death certificate tu sijil kematian. Dapatkan sijil kematian, submit dengan HDB branch office dulu. Lepas tu dah submit kat HDB branch office, HDB akan bagi satu surat. Then kakak nama siapa, sorry Kak Kak Yam je panggil. Dah sama macam aku pula. Iya. Saya pun mak saya semua panggil saya Yam. Oh, ya. So sekarang masalah kita patah balik ceritanya. Iya. Dapatkan surat sijil kematian, pass dekat HDB branch office dulu. Lepas dah pass kat HDB akan bagi satu surat, suruh you melantik satu lawyer peguam untuk buat administrator. Administrator tu maksudnya Kak Yam. Kak Yam kirakan dilantik Kak Yam sebagai administrator untuk mengendalikan untuk penjualan rumah. Tapi dia punya proses Kak Yam agak dalam 3 hingga 4 bulan paling cepat. Dan dia punya fees daripada $1,800 hingga $6,000. Tu dah kena bayar dulu. Dah dapat administrator, grant of probate tu kan, barulah submit tu dokumen pergi ke HDB, transmission of death. Itu nak kena bayar $100 lebih. Transmission of death. Transmission of death. So dengan surat tu barulah boleh submit intent to sell dengan HDB. Barulah lantik ejen untuk menjual rumah. Proses dia total dalam 6 bulan Kak Yam. So agak masa sepatutnya Kak Yam kena settlekan ni semua dulu. Baru cari saya. Kak Yam tak tahu. Tak apa Kak Yam. Tapi Kak Yam jangan risau. Kalau Kak Yam tak tahu, biar Susan yang aturkan semua. Misal kata kalau Kak Yam ni tak ada lah kan duit nak lawyer ke apa ke, macam mana tu? Adik-beradik ada lagi tak? Adik-beradik? Ada, Alhamdulillah ada. Berapa adik-beradik Kak Yam ada? Ada berapa yang dah meninggal, yang hidup. Yang masih hidup 7 Kak Yam ada. Maybe Kak Yam boleh tak kita buat satu appointment, saya datang rumah Kak Yam kat Commonwealth, panggil semua adik-beradik datang. Dan kita settlekan masalah ni dengan cara-cara baik-baik lah. Tapi apa-apa pun kita kena ikut hukum syariah, ikut apa yang Muiz dah catatkan. Faraid, lelaki berapa? 2, wanita 1. Sijil warisan semua nak kena buat. Banyak benda ni Kak Yam. Kak Yam ni ada dengar-dengar cerita lah kan. Adik-beradik Kak Yam ni kata arwah mak ada tinggalkan wasiat. Tapi Kak Yam tak pasti wasiat dengan Faraid tu sama ke tak?
faraid tu macam mana pun kita kena ikut hukum faraid. Kak Yan pergi tengok dekat MUIS punya website ataupun ke telefon MUIS. Wasiat tu kalau misal kata wasiat memang masih arwahnya masih hidup, wasiat tu yang dia bagi, maybe dia bagi ke adik lelaki misal kata, ke semuanya misal kata bagi kat dia. Syariah law yang faraid tu boleh override wasiat tu. Macam mana pun wasiat dia sekeping surat saja. Akan tetapi kalau ada wasiat yang mengatakan bukan wasiat, nuzriyah dia panggilkan 30% akan bagi kepada seseorang tu. Itu boleh digunakan. Tapi wasiat akan kirakan faraid tu pukul habis lah kirakan. Tetapi apa-apa pun kita kena patah balik ke MUIS dan cek status wasiat ke, nuzriyah ke dan apa-apa lagi dokumen. Sebab sebagai ejen, saya sebagai ejen pun kita pun tak boleh sebarang-sebarang cakap. Saya tak fasih dalam lipat lah Tapi sebagai ejen, saya cadangkan Kak Yam cek dengan lawyer, cek dengan Syariah Court, dengan MUIS. Dan lagi satu, Susan ada tengok yang Kak Yam Kita nama dah sama, susah sikit. Kak Yam. So Kak Yam punya case, saya nampak mak kan owner, Kak Yam occupier. Kalau ikutkan betul-betul, kalau Kak Yam ni nama kat dalam rumah tu sebagai owner, joint owner, tak bayar faraid Kak Yam. Tu yang silapnya lah kan, agaknya lah saya tak tahu. Kalau misal kata Kak Yam punya rumah, mak owner, Kak Yam pun owner, tapi tenancy in common, mak punya maybe 50%, itu baru difaraidkan. Yang lain 50% tu Kak Yam punya hak. Tu tenancy in common. Ni pasal Kak Yam occupier. Kalau Kak Yam dengan mak joint owner atau tenancy in common, at least Kak Yam ada hak. Pasal Kak Yam umur dah berapa sekarang? 50 berapa? Baru je nak masuk 60 dah. Oh, dah 60. Tak pernah beli rumah? Tak pernah. Tu dah Kak Jaga Yam. mak je. Dah berapa tahun? Saya ni tak ada suami. Tak pernah berkahwin lah? Tak pernah berkahwin. Orang selalu cakap anda tu. Asal tak nak kahwin tak? Jaga mak. Jaga mak. Okey, kira kan rumah mak ni daripada kakak anak dara sampai sekarang. Sampai sekarang. Silap ke? Kenapa silap Sepatutnya lah? at least kakak, okay, mak beli rumah time tu baru 40 lebih ribu. Ya. Sepatutnya kakak buy over mak punya rumah. Sekarang ni saya tak Dah tak boleh, mak dah meninggal. Alamak. Kalau tidak kakak umur gini susah nak cari rumah, kak nak beli rumah. Jadi macam mana saya nak kena buat apa ni? Okey, saya tengok kakak punya CPF. Okey, kakak punya CPF banyak. Pasal retirement kakak 100 over 1000. That time I tengok tak salah saya 141 ke apa, dah masuk kad RA. Kakak ada bilin lagi duit. Kakak dah cash out duit kan tu hari. Saya nampak. Duit tu semua mana kak? Entahlah, dah main snowman sikit hari. Snowman pula. Iyo, macam mana Habis duit-duitnya semua dah habis? Adalah berapa. Adalah. Tinggalkan dekat dalam safe box dekat rumah tu. Ada sibuk. Okey, bagus. So sekarang rumah ni kalau dijual kakak tak tempat tinggal. Tak ada. Okay, Susan applykan 2 room flexi dekat HDB. Boleh. So 2 room flexi tu bukan hak milik kita. Tapi at least pasal Susan tengok kat BCP tak banyak. Tapi kalau CPF kakak tak cukup, yang retirementnya duit tu kita appeal untuk menggunakan lebih sikit. Sebenarnya retirement account ni kak, kalau you dah ada fixed income dekat dalam you punya retirement account tu, actually bisa kata taruh 181,000 tak boleh digunakan untuk lain benda tau. Kalau you nak beli untuk rumah ke, setengah boleh gunakan. Setengah tetap simpan sampai umur you 65. Tetapi saya tengok tak cukup. So kalau kita nak gunakan lebih, boleh buat. Kakak tahu macam mana? Tak tahu Okey, nak. kakak nak kena pergi CPF pergi appeal dengan CPF nak gunakan lebih daripada retirement account. Bukan untuk belanja kak, untuk membeli rumah. Kakak nak kena appeal, minta kira minta rayuan lah macam itu. Kalau tidak, Susan boleh tolong emailkan dengan CPF untuk menggunakan wang CPF retirement kakak tu untuk appeal untuk menggunakan untuk your turun flexi. Banyak orang tak tahu, ramai tak tahu. Ingat kena lock tu lock. Pasal kita bukan nak menggunakan duit tu untuk kepentingan kita, nak joli ke apa, tak. Kita nak beli rumah. Tupat nanti Susan tolong kakak. Pasal ramai orang tak tahu kak. Dia ingat CPF dia kena lock 55. Dah tak boleh, tak ada harapan lah masa diorang. Tak, actually ada. Kena appeal. Ramai tak tahu. Saya pun kesian dengan pelanggan-pelanggan kat luar sana. Pasal rumah turun flexi tak ada kena dengan kita sebagai ejen. Ni saya cakap terus terang Pasal kita tak dapat, kita tak earn anything Tapi menolong kakak, macam kakak punya position ni, kesian pula saya tengok kakak. Terima kasih lah. Pasal mesti adik-beradik you nak cepat-cepat jual rumah mak kan. Betul. Okey, tak apa. Sambil dia tengah settlekan dia punya court order ke apa benda semua cerita, then kita settlekan kakak punya juga. Saya buat serentak. Tapi turun flexi tu saya cakap
dengan kakak terus terang memang tak ada kena-mengena dengan ejen rumah. Tapi saya akan minta kakak service fee. Duit service fee untuk kes 2 room flexi. Tu pun saya declare dekat office, semua saya sign. At least kakak pun nak kena faham, saya pun tolong bekerja. Boleh? Boleh. Tapi surat rayuan semua free, saya tak charge apa-apa. Ya Allah, murahkanlah rezeki. Kak apa ni? Kamu. Kak Ambo. Bukan Kak Yam Bukan Kak Yam you. Kak Yam, saya lupa pula nama saya ya. Terima kasihlah Kak Ambo. Ya Allah, murahkanlah rezeki kamu. Ya Allah, amin. Terima kasih. So nanti saya jumpa kakak lagi. Ya. Kita kakak bilang adik-beradik semua jumpa kat rumah lah, kalau boleh minggu ni kak. Jangan lama-lama pasal benda ni. Tapi kasihan ada yang dah wheelchair. Lambat sikit nak sampai. Okay, siapa yang ada wheelchair? Ada 3 beradik dah wheelchair. Dah wheelchair? Ya. Kak Yam boleh jalan lagi kan? Boleh, Alhamdulillah. Lutut ni dah longgar sikit lah, tapi boleh lagi. Kita tengok mana yang paling bagus. Kak Yam arrange dulu. Ya. Kalau nak datang office saya pun boleh. Ramai-ramai jumpa kat meeting room pun boleh. Boleh. Kalau susah sangat lah. Okey. Pasal office saya ada lift. Okey, Alhamdulillah. Ya Allah, murahkanlah rezeki Kak Ambo. Amin. Amin. Macam itu. Wah, agaknya kalau kita tak dapat tahu, memang banyak kita takkan tahulah. Tapi I rasa kalau dah dapat tahu ni semua, tak payah risaulah. Pasal kita dah tahu kan apa nak kita harus lakukan. Okey. Jadi kalau you all masih ada soalan-soalan lagi nak tanya, apa lagi, you all add je lah dekat Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Give her a call. She's waiting for you. Tadi pun ada YouTube, you all. Lagi banyak followers daripada I. Dia ada 100 lebih video. Okey? Jangan malu-malu. Okey, bye. Jumpa di vlog yang lain-lain. Mwah! Saya Kak Amboi Susan Maran, 22 tahun sebagai ejen hartanah, banyak mengendalikan dan menyelesaikan kes rumit. Kes marahin, kes upgrade downgrade, Club 55 dan berbagai lagi. Hubungi saya di 9235 002 atau ikuti saya di media sosial sebelum masalah semakin rumit.